Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita akan sambung lagi bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh iaitu adab seluruh manusia terhadap Al-Quran, ya. Jadi kita akan sambung daripada muka surat yang ke-157 insya-Allah. Cuma saya bacakan sedikitlah daripada perenggan terakhir daripada muka surat 156 terlebih dahulu supaya kita boleh faham maksud perenggan keseluruhannya insya-Allah. Dan sebelum tu saya ingin ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada semua yang menjayakan program kita pada minggu lepas lah, yang kita lakukan pada pagi Sabtu dan pagi Ahad, berkaitan tentang tajwid Al-Quran dan berkaitan tentang mukjizat Al-Quran, tentang penulisan Al-Quran, beberapa perkara asas lah. Terima kasih pada semua yang hadir hingga berjayalah kita buat majlis tersebut. Mudah-mudahan diberkati Allah.
Baik. Tajuk yang disebutkan di dalam kitab ini adalah kewajipan mengagungkan, menyucikan dan memelihara Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam bab ini dia lebih berbicara tentang tanggungjawab kita. Kita sebagai orang yang beriman, seorang yang beragama Islam, apa tanggungjawab kita terhadap Al-Quran? Apa peranan kita? Jadi apa yang perlu kita buat, apa yang jangan kita buat, itu yang kita kena belajar. Kata beliau lagi, merujuk kepada kata-kata Imam Al-Hafiz Abul Fadl Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, ulama muslimin turut berijma' bahawa Al-Quran yang dibaca di seluruh pelosok dunia, tertulis dalam mashaf yang berada di tangan umat Islam, yang terhimpun dalam sebuah kitab daripada surah terawal iaitu Al-Fatihah hingga surah terakhir iaitu Suratun Nas adalah kalam Allah. Kita wajib beriman Al-Quran yang ada di sisi kita bermula dengan suratul Fatihah hinggalah Suratun Nas, terkandung di dalamnya 30 juzuk Al-Quran. Di dalam 30 juzuk itu ada 114 surah. Dalam 114 surah itu ada 6,236 ayat. Itu wajib kita imani. Semuanya adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pun salah satu daripada ayatnya, mahupun kalimahnya, mahupun hurufnya yang bukan kalam Allah. Tak, semuanya kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dan wajib kita beriman dengannya. Seluruh kandungannya benar dan sesiapa yang mengurangkan, jadi ini amaran, ini ancaman agar jangan sekali-kali mengurangkan walaupun satu huruf daripada Al-Quran, ya. Kata Al-Qadhi Iyad, seluruh kandungannya benar dan sesiapa yang mengurangkan satu huruf dengan sengaja, menggantikannya dengan huruf lain, menambah satu huruf pada tempat itu yang sebenarnya ia tidak termasuk daripada mashaf yang diijma' dan disepakati oleh umat Islam, serta bukanlah ayat Al-Quran secara ijma' juga, dalam keadaan dia melakukan semua ini secara sengaja, maka dia jatuh kafir. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Al-Quran yang sedia ada itu jangan dikurangkan walaupun satu huruf, ya. Jangan dibuangkan satu ayat daripadanya, maupun jangan dibuang satu surah daripadanya, tak boleh. Kerana itu semua Al-Quran, semuanya itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan sekadar jangan kurangkan, tambah pun tak boleh. Daripada 114 surah tambah satu surah lagi jadi 115, tak boleh. Bukan kata satu surah tambah satu ayat, tak boleh juga. Tambah satu kalimah pun tak boleh. Bahkan kalau tambah satu huruf sekalipun dengan sengaja, ataupun menukar satu huruf pun dengan sengaja, sedangkan dia tahu tidak ada perkara itu di dalam Al-Quran, maka dia jatuh kafir. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, peranan kita, tanggungjawab kita jaga apa yang ada di dalam Al-Quran, maka kita baca. Yang tidak ada jangan ditambah, ya. Apa yang sudah ada jangan dikurang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah cara bacaan Al-Quran, ya. Jadi dalam membaca Al-Quran, dalam tilawatul Quran, dan suka saya sebutkan dekat sini, ini perkara yang boleh jadi orang tak sengaja, ya. Orang tak sengaja. Jadi sebab itu kita kena talaqi Al-Quran. Sebab itu membaca Al-Quran, belajar Al-Quran itu berguru. Dia berguru tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu perlu berguru. Wallahu a'lam, ya. Setahu saya, setakat yang saya, ya, ada pengalaman sikit-sikit, kan, dalam banyak-banyak subjek, ya, termasuklah subjek SPM. Ya, sekarang bukan SPM saja ada tuition, PT3 pun ada tuition juga.
UPSR pun tuition juga, UPKK pun tuition juga. Tapi tuition tu mahal tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bukanlah mahal sangat, ya, maksud berbayarlah. Tapi nak banding dengan kelas Al-Quran, murah sekali tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya, murah sekali. Ya. Kalau contohlah, nak buat contoh saja, ya, contoh, ya, tanpa membandingkan dengan subjek-subjek lain lah, ya. Dekat Masjid Al-Azim ni kita ada kelas tahfiz Al-Quran, kanak-kanak hafal Quran. Sebulan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yurannya RM40 saja. RM40. Tapi tengok berapa jam, ya. Sabtu dan Ahad setiap minggu. Sabtu 2 jam, Ahad 2 jam. 4 jam. Seminggu 4 jam. Ya. Seminggu 4 jam. Kalau kita nak congak jugalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, seminggu 4 jam. Ya. Jadi kalau darab dengan 4 ada 16 lah, 16, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maksudnya yang kita hadir tu, yang kita hadir sekali tu berapa sebenarnya? Ibaratnya kita hantar anak kita sehari tu, sehari kita hantar anak kita tu, kira-kira berapa? RM5 lah. Sekali hantar tu 2 jam yang kita hantar anak kita tu RM5 saja. Ya. Minggu pertama RM5, Sabtu RM5, Ahad RM5, RM10. Minggu depan lagi Sabtu Ahad, minggu kedua RM5. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Untuk 2 jam RM5. Jadi nak bagi tahu kelas Al-Quran ni murah saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bahkan kelas Al-Quran free pun ada. Free pun ada. Jadi nak bagi tahu kita tinggal hadir saja. Kita ni tinggal datang saja. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Jadi sebab apa? Saya selalu teringat, ya, selalu teringat pesanan tuan guru kita, ya, Al-Fadil Ustaz Datuk, ya, Datuk Ustaz Abdul Rahim. Dia selalu sebut baca Quran tu kena bertalaqi, baca Quran tu kena berguru. Kerana apa? Kerana ada kalimah-kalimah tertentu dalam Al-Quran baca sendiri tak betul. Baca sendiri, tengoklah, kalaupun ada ejaan dalam Rumi pun tak betul tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Contohnya macam saya kongsikan dalam bengkel tajwid hari itu, imalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah yang bismillahi majriha. Kalau tak berguru, tak betul tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Bukanlah kata tak boleh betul, boleh juga betul. Cuma nak katakan, nak pastikan tepat bacaan itu, tahu tempatnya itu dengan berguru, ya. Kemudian yang tahsil a'jamiyyu wa a'jam, guru kena dengar betul tak betul, ya. Bacaan Ishmam, la ta'manna, ada moncok, tak ada guru, mana nak betul lah, siapa yang nak bagi tahu? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab itu penting sekali, ya. Jadi ada kalimah-kalimah. Contoh satu lagi adalah iltiqa'is sakinain. Iltiqa'is sakinain ataupun juga dikenali sebagai nun al-wiqayah. Contohnya dalam surah Al-Kahfi ada 2 tempat. Dalam suratul Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil. Ada ni tu. Tapi nun tu tak tertulis. Tak ada tulisan ni, nun yang berbaris bawah tu tak ada. Yang ada tanda dia apa? Tanwin. Tanwin apa? Baris 2. Baris 2 berjumpa dengan hamzah wasal. Maka dibaca dengan nun yang kecil, nun yang berbaris bawah. Taraka kalau ikutkan ejaannya khairan. Kemudian hamzah wasal al-wasiyah. Kalau kita baca taraka khairan al-wasiyah, salah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebab tu Al-Quran itu berguru, ya. Belajarlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, belajarlah, ya. Belajar baca Al-Quran, ya. Al-Quran akan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang kita pelajari pada hari kiamat akan doa pada Allah, ya. Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam hadis, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk bagi syafaat kepada orang yang membacanya, orang yang mempelajarinya. Jadi macam mana Al-Quran memberi syafaat, ya.
Al-Quran datang pada hari kiamat. Dia datang pada hari kiamat, lalu dia berdoa pada Allah, ya Allah, bagi dia pakaian, ya Allah. Al-Quran doa pada Allah agar Allah bagi kita pakaian. Kita tak berpakaian, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memakaikan kepada kita tajal karamah, mahkota kemuliaan. Kita kat dunia mahkota tak pakai, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tapi Allah nak muliakan kita sebagaimana kita pernah memuliakan Al-Quran. Allah bagi pakai mahkota kemuliaan, namanya tajal karamah. Taj mahkota, al-karamah kemuliaan. Kemudian Al-Quran doa lagi pada Allah, ya Rabbi, ya Allah, zidhu, bagi dia lagi ya Allah, tambahkan lagi, bagi lagi ya Allah. Oh, Masya Allah, ya. Al-Quran kata bagi lagi ya Allah, tambahkan lagi. Lalu fayulbasu hullatal karamah, lalu Allah pakaikan kita, Allah bagi kepada kita pakaian hullah, pakaian al-karam, pakaian pun mulia. Oh, Masya Allah, kita pakai pakaian mulia, mahkota mulia. Tapi Quran tak berhenti doa. Quran tak berhenti doa pada Allah. Al-Quran berkata pada Allah, ya Rabbi irda anhu, ya Allah, redai dia ya Allah, tolonglah reda dia ya Allah. Fayarda anhu, lalu Allah reda kita. Allah reda kita, kita masuk dalam syurga Allah. Ini Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi carilah, ya, carilah kelas Al-Quran, belajar Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Wallahi tak akan rugi, takkan rugi orang yang belajar Al-Quran. Duit yang dibayar takkan rugi, masa dia takkan rugi, penat dia takkan rugi. Ya, kerana dia untung sekali, doa yang mahal sekali pada hari kiamat daripada Al-Quran. Belajar Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi dengan kita belajar Al-Quran, kita takkan tertambah huruf, terkurang huruf. Ni satu contoh lah, satu contoh yang biasa terberlaku kepada kanak-kanak lah bila dia baca Quran. Contohnya satu ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Buruj, ya. Ayat itu berbunyi macam ni, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Minu, nu tu dua harakat, illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tapi ada yang baca, ya, sebab mungkin tersalah cepat sangat, dia terbaca wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Itu terkurang satu huruf, itu terhilang satu waw, tapi itu tak sengaja. Itu yang tak. Jadi ada guru boleh betulkan kita, tapi kalau tanpa guru, selama-lamanya lah salah, tak tahu mana yang betul, mana yang salah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, banyak sekali lah kelas-kelas mengaji. Hampir setiap masjid ada kelas mengaji, setiap surau ada kelas mengaji. Jadi carilah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Abu Uthman bin Al-Haddad berkata, seluruh ulama, ya, ni seluruh ulama, ya, yang berpegang kepada tauhid bersepakat bahawa tindakan mengingkari satu huruf Al-Quran adalah kufur. Jadi janganlah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan kata satu surah, satu juzuk, satu ayat, satu kalimah, satu huruf pun jangan diingkari, ya. Baik. Fuqaha Baghdad. Fuqaha bererti ahli fiqh, ulama dalam bidang fiqh. Fuqaha di negeri Baghdad bersepakat meminta Ibnu Shanabuz, nama seorang alim, namanya Ibnu Shanabuz Al-Muqri. Gelaran dia Al-Muqri, orang yang pakar qiraat, pakar Quran, bukan pakar tajwid saja, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Al-Quran itu dia pakar tajwidnya dengan qiraatnya sekali. Ini pakar, ya. Salah seorang imam ni kita kata guru, imam kepada qurra. Qurra ni siapa pula?
Qurra itu adalah imam-imam qiraat, ya. Kalau yang kita belajar imam qiraat 7. Ada Imam Nafi', Imam Ibnu Kathir, Imam Abu Amru, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Bahkan kalau yang 7 ni ada qiraat 10 pula, tambah lagi 3 orang imam qiraat, Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub dan Imam Khalaful Ashir. Jadi kelas-kelas tahfiz kita yang saya kata cerita tadi tu, yang kelas-kelas tahfiz dekat Masjid Al-Azim, nama-nama kelas itu nama-nama imam. Contohnya kelas 1 Nafi', kelas 1 Ibnu Kathir, kelas 1 Abu Amru, supaya anak-anak daripada kecil dia dah tahu, ingat nama imam qiraat. Dan kelas saya 6 Susi. Susi itu As-Susi merupakan salah satu riwayat daripada imam-imam qiraat daripada Imam Abu Amru. Contohnya macam kita ni, yang bacaan kita namanya riwayat Hafs. Riwayat Hafs daripada Imam Asim, ya. Tapi yang nama kelas saya, kelas nama saja, bukan saya ajar. Nama kelas saya, maksud bukan saya ajar qiraat, saya ajar tahfiz. Tapi nama kelas saya 6 Susi. As-Susi itu bacaan adalah riwayat As-Susi daripada Imam Abu Amru. Macam tu. Kalau bacaan kita riwayat Hafs daripada Imam Asim. Jadi nama-nama kelas dekat kelas tahfiz ni yang lebih kurang 600-700 orang pelajar tahfiz di masjid ni, ya. Nama-nama kelas mereka itu daripada nama-nama imam qiraat dan perawi-perawi qiraat. Jadi salah seorang imam kepada qurra, maksudnya apa? Dia adalah tok guru kepada imam-imam qiraat tu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, imam-imam qiraat. Okey. Imam qiraat yang dimaksudkan di sini adalah imam-imam yang mengajar qiraat, ya. Okey, minta maaf, dia bukan imam-imam qiraat yang saya sebutkan tadi. Kerana dia berada pada kurun yang keempat. Minta maaf, cuma saya nak bagi tahu qurra itu adalah orang yang mahir pakar dalam bidang qiraat, tapi bukan merujuk kepada imam-imam qiraat 7 dan 10 yang saya sebutkan nama-nama mereka tadi. Minta maaf atas kesilapan tadi. Yang muncul di Baghdad bersama Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid pun seorang yang pakar qiraat, ya. Maksudnya pada zaman itu, pada kurun yang keempat itu, ada 2 orang alim, orang yang hebat dalam bidang qiraat, kerana membaca huruf-huruf syaz yang tiada dalam mushaf dan menyuruh orang lain membaca kepadanya. Jadi ceritanya macam mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Qiraat yang kita baca, ya, yang diriwayatkan daripada 7 orang imam qiraat tadi ataupun 10 orang imam qiraat yang saya sebutkan nama-nama mereka tu tadi, mereka meriwayatkan, membaca dan mengajarkan kepada kita qiraat mutawatir, qiraat yang betul, qiraat mutawatir. Nak sampai kepada level qiraat mutawatir itu, dia ada 3 syarat. Cukup 3 syarat ini dia jadi qiraat mutawatir. Apa dia? Syarat yang pertama, ittisalis sanad. Sanad yang bersambung-sambung, ya, sahih sanad dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, daripada sahabat kepada tabi'in, daripada tabi'in kepada tabi'in. Dia kena sanad tu mesti betul, sahih dan bersambung. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia mestilah bersesuaian dengan bahasa Arab. Bahasa Arab, walaupun dengan salah satu daripada wajah-wajah bahasa Arab yang banyak, dia menepati salah satu daripada kaedah ataupun bahasa Arab, ya. Dan yang ketiga, bersesuaian dengan mushaf, ya. Bacaan itu mestilah bersesuaian dengan mushaf Uthmani, walaupun dengan salah satu penafsiran. Jadi kena ada 3 syarat. Sanad yang sahih yang bersambung, ittisalis sanad, kemudian bertepatan, ya, salah satu daripada wajah bahasa Arab, dan dia juga hendaklah bertepatan dengan salah satu daripada mushaf Uthmaniyah. Okey, baik, 3 ni.
Kalau tak cukup salah satu syarat ini, salah satu syarat tak cukup, yang dua saja menepati, ya, maka bila kurang saja syarat, automatik dia bukan mutawatir, dia terjatuh kepada qiraat syadzah, qiraat yang ganjil. Baik, jadi qiraat syadzah itu tidak boleh dibaca, tak boleh dibaca sebagai Al-Quran, tidak boleh dibaca dalam solat. Ini kita dah belajar dah sebelum-sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam kitab ini juga. Jadi apa yang Ibnu Shanabuz buat? Apa yang dia buat? Dia membaca, dia baca huruf-huruf syaz yang tak ada dalam Al-Quran tu, dia baca. Jadi sebagaimana yang disyarahkan oleh Dr. Aiman Suaid, ya, hafizahullah taala, dia kata Syekh Ibnu Shanabuz ini dia alim, tapi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia alim tapi dia diuji oleh Allah hingga dia terbaca, dia baca qiraat syadzah yang tidak mutawatir itu, dia baca. Bahkan dia membaca huruf-huruf syaz yang tiada dalam mushaf, tak ada perkataan itu dalam mushaf. Dan yang lebih parah adalah dia menyuruh, ya, supaya menyuruh orang lain membaca kepadanya. Maksud benda tu dah salah, dia sendiri baca dah salah, kemudian dia ajar orang lain supaya membacanya, jadi dua kali salah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kesalahan itu berlaku, mereka setuju, mereka ni fuqaha, orang-orang alim dalam bidang fiqh di Baghdad, menyuruhnya supaya menghentikan perbuatan tu, jangan buat lagi, jangan baca dan jangan ajar orang lain. Dan mereka menyuruh Ibnu Shanabuz untuk bertaubat. Istilah istitab, ya, istitab, bertaubat, jangan buat lagi, hentikan perbuatan itu. Dan mereka menulis satu catatan tentang hal tersebut sambil disaksikan olehnya sendiri dalam majlis Gubernur Abu Ali bin Muqlah pada tahun 323 Hijrah, maksud kurun yang keempat. Kemudian Abu Muhammad bin Abu Zaid berfatwa. Jadi kenapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kenapa dia suruh berhenti? Kenapa dia suruh bertaubat? Supaya bacaan itu jangan disangka oleh orang lain sebagai Al-Quran, ya. Kalau orang tak menghentikan perbuatan dia dan perkara itu tersebar, maka akhirnya Al-Quran itu, ya, maksudnya ada penambahan. Itu sedangkan itu kan dilarang. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab tu disuruh dia berhenti, suruh dia bertaubat kepada Allah. Abu Muhammad bin Abu Zaid berfatwa terhadap orang yang berkata kepada seorang kanak-kanak, semoga Allah melaknat guru kamu dan ajarannya kepada kamu, dengan berkata, aku ingin memfokuskan kepada akhlaknya yang buruk, bukannya Al-Quran. Beliau berkata lagi, orang yang bercakap sedemikian perlulah dididik. Katanya, sesiapa yang melaknat mushaf, dia hendaklah dibunuh. Berakhirlah ucapan Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Jadi ini panjang sekali, cuma pada perenggan yang terakhir itu, sekiranya ada orang yang tersalah tadi seperti Ibnu Shanabuz, maka jangan dicela, ya. Dinasihatkan dengan baik, dinasihatkan dengan baik, ya. Ditegur dengan berhikmah, ya, kerana yang salah itu adalah ujian daripada Allah, ya. Kita tak tahu kan, mungkin Allah Subhanahu wa taala bila uji seseorang itu membuatkan dia tersalah, maka hendaklah ada orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Bila waktu tu dia kena berhentikanlah, ya. Baik. Mentafsir Al-Quran dan orang bukan ahli berbicara tentang maksud di dalam Al-Quran. Ini peranan kita, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ini tanggungjawab kita, kita kena tahu. Mentafsir Al-Quran itu bukan sebarang-sebarang, ya. Mentafsir Al-Quran itu bukan sesuka hati kita, tak, ya, bukan sesuka hati kita. Kita baca terjemahan, oh ini maksudnya, macam ni maksudnya, tak, salah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Bahkan mentafsirkan Al-Quran mengikut pandangan sendiri, itu berdosa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Yang
saya rasa maksudnya begini. Yang rasa-rasa tu tak boleh. Yang kita mentafsir Al-Quran itu berdasarkan kepada kalam, kata-kata para ulama tafsir. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, antara contoh yang jelas apabila kita mendapati kelas Al-Quran, tafsir Al-Quran yang dipimpin oleh tuan guru kita Al-Fadil Datuk Ustaz Abdul Rahim hafizahullah ta'ala, bila dia mentafsirkan Al-Quran selalu dia quote tafsir Ibnu Kathir, Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala. Tak cukup satu, dibuka satu lagi tafsir apa? Tafsir Al-Khazin. Tafsir Al-Khazin. Selalu dengar dua nama itu hampir-hampir pasti disebut oleh beliau. Datang malam esok tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hampir-hampir dua nama itu mesti disebut oleh beliau, ya. Tafsir Ibnu Kathir dan tafsir Al-Khazin merujuk kepada apa yang disebutkan oleh para ulama yang terdahulu, ya. Bukan pandai-pandai kita mentafsirkannya sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, insya-Allah pada minggu yang akan datang, pada minggu hadapan, insya-Allah kita akan sambung dalam bab mentafsir Al-Quran ni, ya. Apa syarat-syaratnya, apa ciri-cirinya, apa yang tak boleh, ya. Maka itu insya-Allah kita akan belajar pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati. Kita akhiri kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat mendengar dan membaca Al-Quran pada setiap siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.